Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua? Baik. Baik, Alhamdulillah. Baik. Baik. Ni sejuk-sejuk ni ada yang baru bangun tidur apa? Dah makan ke semua? Dah. Dah, okey. Okey, baik. Dah 9.30 lebih dah. Baik, kita mulakan PDPR kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, baik. Kita berjumpa lagi dalam sesi PDPR Matematik tahun 5. Okey, untuk hari ini cikgu teruskan ya. Semua dah sedia dah alat tulis, buku catatan. Okey, baik. Untuk tajuk hari ini kita akan belajar tentang koordinat. Okey, koordinat ni dia masuk bawah bidang pembelajaran perkaitan dan algebra. Okey. Baik, koordinat ni merupakan tajuk yang paling mudah lah. Okey, dalam matematik ni pada pendapat cikgu lah. Paling mudah nak belajar, paling mudah kamu nak faham. Okey, yang penting kamu jaga, kamu tumpukan perhatian. Okey, baik. Untuk hari ini, cikgu akan masuk ke tajuk tahun 4 dulu. Okey, kita akan belajar macam mana kita nak mengenal kedudukan objek. Okey, dan macam mana kita nak menentukan kedudukan objek. Okey, belum lagi kita belajar cara nak menulis koordinat pada setakat test semua tu. Itu nanti. InsyaAllah hari Rabu ni kita akan belajar tentang setakat test. Okey, baik. Cikgu teruskan. Okey, apakah itu koordinat? Boleh nampak skrin cikgu Okey. Koordinat ni, okey, cara nak menentukan kedudukan sesuatu objek. Kita nak tengok dia punya posisi tu duduk di mana. Kan? Macam kalau kita orang main bola, kamu tengok posisi dia duduk di mana. Di bahagian defender ke, midfield ke, attacker kan. Dia ada kedudukan dia tentu. Okay. Tapi koordinat, dia ada cara kita nak tentukan dia punya kedudukan objek. Okey. Baik, ini sedikit huraian. Baik, kedudukan ialah tempat letaknya sesuatu objek ataupun tempat. Itu maksud kedudukan. Okey. Kedudukan objek, kita rujuk kepada lajur dan juga baris. Lagi cikgu tunjuk mana yang dikatakan lajur, yang mana satu dikatakan baris. Okey. Baik, untuk menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam koordinat, okey, yang penting yang pertama, kamu kena tahu lajur dia dulu. Okey. Tentukan lajur. Tu dia pesan kat situ. Yang pertama sekali mesti tahu lajur. Yang kedua mesti tahu baris. Okey, dan yang ketiga, masa kita nak baca koordinat mesti sebut lajur dahulu diikuti dengan baris. Macam mana nak buat? Okey, jom kita tengok. Okey, tengok ini. Okey, sebentar. Okey, baik. Ini sebenarnya ini orang kata apa? Bentuk salah satu bentuk macam setakat test lah. Tapi cikgu tak mau pergi ke jauh lagi ke setakat test. Ini satu graf, okey. Graf ni dia ada garis nombor, okey. Baik, kalau kamu tengok kat sini. Okey, perhatikan kat sini. Sekejap Okey, yang mana satu dikatakan sebagai lajur? Okey, lajur di bahagian melintang. Okey, mana melintang? Ni, paksi mengufuk. Ini. Sekejap. Okey, ini adalah bahagian lajur. Yang atas ini, menegak ni adalah baris. Okey? Okey, lajur juga kita baca sebagai paksi mengufuk ataupun ke kanan. Okey, baca ke kanan. Okey, dan untuk paksi mencancang, dia tegak. Itu je nak kita faham. Kalau mengufuk dia melintang, kalau mencancang dia menegak. Okey, kamu tengok kat sini. Dia ada bagi objek dekat situ. Dia ada bagi bentuk bintang, ada bagi bentuk bulan, dan ada bagi bentuk bulat tu bumi lah kot kan. Okey, baik, cara nak baca dia. Tadi dia kata kita kena baca di bahagian lajur dahulu. Kemudian baru baca di bahagian baris. Okey, baik. Macam mana kita nak buat? Okey, tengok kat sini. Kita tengok dulu bintang ni. Bintang ni, kita nak baca kedudukan bintang ni. Okey, lajur dia apa? Okey, kita tengok kat bawah ni. Dia pada lajur mana? B kan? B. Kita tulis B dulu. Okey, kemudian tengok baris dia. Baris apa?
Nombor 2. Okey, yang penting tengok dulu kedudukan bahagian lintang ni. Kedudukan dia. B2. Jadi kedudukan bintang ni. Kedudukan bintang adalah B2. Baca yang bawah dulu, yang melintang. Kemudian baru baca yang menegak, mencancang. Okey, macam mana pula dengan bulan? Okey, tengok apa dia punya kedudukan pada lajur dia. Lajur dia adalah D. Okey, dan baringnya adalah 4. Jadi, bulan sama dengan D4. Kalau siapa pernah main catur, dia akan cepat faham tentang koordinat. Catur dia memang kita menggunakan koordinat untuk menentukan posisi buah-buah catur. Lagi kita akan tunjuk, cikgu akan tunjuk macam mana papan catur. Itu senang lagi kamu nak faham. Okey, macam mana pula dengan bulatan bumi ni? Apa kedudukan dia? Baca lajur dulu. C, nampak dia duduk sini kan? C, 5. So, bumi tu sama dengan C, 5. Okey, baik. Tak apa, kalau tak faham lagi tak apa. Kita akan pergi ke contoh seterusnya. Okey, tengok ni. Ini kedudukan dalam kelas. Okey, ini cikgu ambil pada buku teks tahun 4. Okey, gambar menunjukkan kedudukan murid dalam kelas 4 bijak. Okey, dia ada cikgu kat depan. Cikgu dia kata, murid di lajur ke-5. Baris kedua. Okey, adakah kamu pelajar baharu? Okey, mana dia? Kat sini kan? Okey, ini pelajar ni. Kenapa cikgu kata lajur ke-5? Tengok tengok lajur dia. 1, 2, 3, 4, 5. Dia duduk pada lajur ke-5. Okey, tengok lajur tapi baca kat atas. Okey. Kemudian tengok baris dia. Baris kedua. 1, 2. Baca ke tepi. Okey. So, kalau kamu buat garisan, dia akan jadi macam ni. Titik dia. Okey, dia akan bertemu macam ni. Titik pertemuan antara paksi mengufuk dan juga paksi mencancang itu adalah kedudukan objek. Okey, yang penting baca dulu lajur, kemudian baca pada dia punya baris dia. Baca mengufuk dan kemudian baca mencancang. Ingat, mengufuk itu melintang, mencancang itu menegak. Okey, baik. Apakah kedudukan Siva? Mana Siva? Okey, ini Siva. Ini Siva ni, duduk kat belakang ni. Okey. Siva, dia kata gini, Siva berada di 2 meja ke kanan. Okey. 1, 2 dan 3 meja ke belakang. Okey. 1, 2, 3. Nampak? Dia baca dulu di bahagian lajur. Kemudian dia baca ke bahagian baris. Okey. Cakap ni boleh faham lagi? Boleh. Boleh sebab kalau siapa biasa main catur, memang cikgu terang sikit je dia dah faham dah. Catur memang dia akan baca mengufuk, kemudian dia akan baca kedudukan pada bahagian mencancang. Betul Alisha? Alisha faham ni? Dia main catur. Nak baca dia punya apa ni? Penulisan buah catur tu memang kena baca koordinat lah. Okey, baik, tengok contoh yang ini. Okey. Petak di bawah menunjukkan kedudukan objek dalam rak hiasan di bilik Amin. Okey. Nyatakan kedudukan buku cerita. Okey, mana buku cerita? Okey, ini buku cerita. Ini atas ni. Okey, dekat sini dia tak bagi nombor-nombor. Okey, dia tak bagi nombor. Kalau kepasan ni tak ada nombor di bahagian mencancang dan tak ada nombor di bahagian mengufuk. Jadi kita nak baca macam mana? Kita baca secara petak. Kalau dia bagi unit, kita baca unit lah. Okey, kalau dia tak bagi nombor tak apa, kita baca secara petak. Okey, macam mana kita nak baca petak? Okey, tengok kat sini. Yang pertama kita tengok dulu objek tu duduk di mana. Dia kata tu apa? Buku cerita. Okey, sekarang kita tengok lajur dulu. Mana lajur? Okey, lajur yang melintang. Okey, tengok lajur dia duduk di mana. Okey, ni 1 kotak. 2, 3, 4. Sekejap. Okey, sekarang buku cerita ada di 4 petak ke kanan. Perhati kat sini. 1, 2, 3, 4. 4 kotak ke kanan. Sekarang kita baca mencancang dia pula. Berapa kotak ke atas? Berapa kotak ke atas menegak? 5 kotak. Kan? Okey. 1, 2, 3,
4, 5. Jadi, tengok macam orang ni kata kat bawah ni. Buku cerita berada di 4 petak ke kanan. Baca dulu dia punya mengufuk. Dan 5 petak ke atas. Itu kalau dia tak bagi nombor lah. Okey, ataupun cara baca yang kedua, okey, terangkan kedudukan kereta mainan dan bola. Okey, kereta mainan dia bagi dah mana kereta mainan. Ini kereta mainan. Okey, ini kereta mainan. Okey, kereta mainan dia kata 6 petak melintang. Sama aja, melintang, mengufuk ke kanan itu ada benda yang sama. Okey. Baik. Tengok sini. Tengok yang kereta dulu. Okey, dia kata 6 petak melintang. Okey, tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, nampak 6. Okey, kita dah baca dia punya mengufuk. Kemudian kita baca mencancang yang tegak pula. Okey. Dan dia katakan ni 3 petak menegak. 1, 2, 3. Okey, bertemu tak? Bertemu tak dia punya garis mencancang dengan mengufuk tu. Jadi situlah kedudukan objek yang kita nak cari. Okey? 6 petak melintang ataupun 6 petak mengufuk, 6 petak ke kanan benda yang sama. Dan 3 petak ke atas ataupun 3 petak menegak ataupun 3 petak mencancang. Benda yang sama. Okey? Istilah berbeza sahaja. Okey, baik, tengok contoh seterusnya. Oh, bola belum cari. Apa kedudukan bola? Siapa boleh bagi tahu saya? Apakah kedudukan bola? Mana bola? Okey, siapa boleh bantu? Kedudukan bola. Siapa nak bantu? 1, 4. 1, 4. Okey, 1, 4 tu kita tulis dalam penulisan koordinat kan? Okey, kalau kita nak baca dia, macam mana kita nak baca? Macam mana cara kita nak baca kedudukan tu? 1 petak ke kanan, 4 petak ke atas. Betul. Okey, 1 petak ke kanan. Okey, nampak? Ni bola kat sini kan? Okey, dia duduk pada 1 petak ke kanan. Ni, ke kanan ni. Dan berapa petak ke atas? 1, 2, 3, 4. Jadi bola, kedudukan dia 1 petak ke kanan, 4 petak menegak ataupun ke atas. Okey, ataupun kita boleh tulis juga macam ni. 1 petak melintang, 4 petak menegak. Benda yang sama, tak ada salah. Cara baca saja berlainan. Ataupun satu lagi kita boleh baca 1 petak mengufuk, 4 petak mencancang. Okey, boleh faham? Okey, ada 3 jenis cara kita nak baca kedudukan objek. Mudah saja. Ingat mengufuk tu melintang. Mencancang tu menegak. Okey, tengok contoh seterusnya. Ini papan catur. Okey, ini papan catur. Siapa kat sini tak pernah main catur? Tak apalah, tak pandai main, tak apa. Maksudnya tak pernah buka papan catur pun. Saya. Okey, tak apa. Hari ni kamu tengok papan catur. Okey, kalau kamu pergi ke kedai RM2 ke kan? Beli cuba cari ada tak papan set catur yang murah-murah. Pastikan set catur kamu beli tu, okey, dia ada tanda di bahagian papan dia tu. Okey, kalau kamu perhatikan yang set kalau agak mahal sedikit dia akan ada. Okey, dia akan ada, kamu perhatikan ada huruf di bahagian mengufuk. Maksudnya melintang tu. Okey, ini mengufuk. Ini mengufuk. Ataupun melintang. Okey, di bahagian menegak, kalau papan catur. Okey, ini mencancang ataupun menegak. Okey, dia ada nombor-nombor. Okey, kenapa dia letakkan macam tu? Sebab kita nak baca kedudukan objek, nak baca kedudukan buah catur tu. Okey, sebab kalau orang main catur, dia tahulah. Dia kalau waktu main tu dia kena tulis. Dia ada notation dia, kamu kena tulis. Kamu gerakkan kuda ke posisi mana dia kena tulis. Betul tak Alisha? Kalau main catur mesti ada kena tulis benda tu. Sebab nak record kedudukan buah catur. Okey, baik, tengok papan catur ni.
Dia kata nombor 1 hingga 8 berada pada paksi mencancang. Cikgu pun dah bagi tahu tadi. Ataupun paksi menegak tu. Paksi ini menggambarkan kedudukan pada suatu baris. Kan? Kita tahu kan kalau tegak tu, dia nak baca baris secara macam tu. Okey, kemudian di bahagian A hingga H tu adalah paksi mengufuk ataupun melintang. Paksi ini menggambarkan kedudukan pada suatu lajur. Okey. Okey, tengok dia kata pakai tengkolok tu. Dia kata pada kedudukan C2. C2 kita dapat lihat menteri putih. Mana C2? Okey, kamu tengok C2. Okey, kamu bulatkan dulu kedudukan dia bagi tu. C2, lepas tu buat garis bertemu. Bagi berjumpa dia punya paksi mengufuk dan juga mencancang. Ini adalah kedudukan objek yang dia ceritakan. Menteri putih. Ini apa ni? Bishop. Bishop kan? Okey. Ini bishop. Okey, di G8 pula. Mana G8? G8. Okey, buat garis. Kalau kamu rasa keliru nak tengok kedudukan dia. Ada kuda hitam. Okey, yang penting baca lajur dulu. G8. Kemudian, kamu buat garisan bagi bertemu. Okey. Senanglah kamu nak faham di mana kedudukan objek yang kita nak cari. Senang koordinat. Koordinat paling senang sekali. Kita nak tahu kedudukan. Bukan kena kira banyak-banyak pun. Okey. Pandai baca lajur dengan baris saja. Okey. Baik. Apa benda berada di A4? Tengok soalan bawah ni. Dan H3. Apa benda? Siapa boleh bantu? A4 apa buah catur yang ada kat A4? Tentera. Tentera. Okey, ini tentera kan? Okey, tengok A4. Buat garis. Okey, jadi tentera ada di A4. H3 ada apa? Kota. Kubu. Kota. Kota ataupun kastil lah. Okey. Ruk. Kalau bercatur tu. Okey. H3. Okey, buat garisan. Bagi bertemu. Senang kita nak faham kedudukan objek. Ini ada kota kat sini. Ini tentera. Hoi, senang kan? Koordinat senang. Saya paling suka tajuk koordinat. Sebab apa? Saya ajar pengalaman ajar tahun-tahun yang dulu. Tajuk koordinat lah paling senang nak skor. Bagilah 5 markah pun. Bagi tajuk koordinat. Semua murid boleh buat. Okey, baik. Cabar minda. Tengok ni. Puteri ingin mencari kasutnya dengan syarat. Dia bagi syarat pula. Syarat dia. Bilangan pergerakan. Okey. Pada paksi mengufuk dan paksi mencancang mestilah sama. Apakah warna kasutnya? Okey. Baik, cikgu bagi masa. 15 saat lah. Senang saja. Merah. Okey, lagi lain-lain jawapan? Siapa ada jawapan lain? Biru. Okey, tak apa. Ada kawan kata biru. Lagi? Ada kawan kata merah. Lagi lain-lain jawapan? Biru. Okey, ada yang kata biru. Lagi? Purple. Purple. Ada kata purple. Merah. Okey. Purple. Okey, Khalil Syafiq kata biru. Okey, tak apa. Mari kita tengok warna apa yang betul. Okey, warna apa yang betul. Okey, cikgu pergi ke satu-satu warna. Kita pergi warna kuning dulu. Ni warna kuning ni. Okey, warna kuning, kedudukan dia macam mana? Okey, penting kita baca mengufuk dulu. Mengufuk dulu yang bawah dulu, baru kita tengok yang dia punya mencancang. Okey, mengufuk dia apa? 2, 3. Okey, ini kedudukan dia 2, 3. Okey, cikgu tulis 2, 3. Sama tak pergerakan mengufuk dengan mencancang dia tu? Bilangan pergerakan dia. Sama ke tak sama? Tak sama. Jadi, kasut dia bukan warna kuning. Okey, kalau yang katakan pergerakan mengufuk dan mencancang tu sama, contoh macam ni. Satu petak mengufuk, satu petak mencancang. Itu maksud dia. Ataupun 4 petak mengufuk, 4 petak mencancang. Okey? Okey, baik. Tengok yang warna orange pula. Okey, orange kedudukannya 4, 3. Okey? 4, 3. Orange ke? Tak sama kan? Pergerakan dia tak sama kan? Okey, tengok warna purple pula. Okey, purple pergerakan ada 5, 4. So, 5, 4 bukan dia. Kita tak mahu yang ini. Sebab pergerakan dia tak sama. Ini pun bukan dia. Okey, tengok warna biru.
Yang kamu kata biru tu. Biru kedudukan dia adalah 3, 5. Okey? 3, 5. Pun bukan. Kita tak mau. Okey? Pergerakan tak sama. Jadi tengok warna hijau. Hijau kedudukannya adalah 3, 4. Pun bukan dia. Okey, kita tengok warna merah. Merah kedudukannya adalah 4, 4. Ini yang kita nak cari. Pergerakan sama mengufuk dengan mencancang. Okey, boleh faham tak kat ni? Boleh. Boleh kan? Okey. Yang betul bagus. Tak apa. Yang tak betul tak ada masalah. Sebab kamu pun dalam proses nak belajar nak mengenal koordinat. Okey. Koordinat ni seronok je. Kau boleh main dengan kawan-kawan. Okey. Kamu buat petak-petak garis nombor tu. Okey. Kamu letak satu tempat. Okey. Kamu suruh dia teka. Apa koordinat kat sini? Ataupun kamu bagi koordinat dekat dia. Contoh. Ada bunga pada koordinat 2, 4. Main dengan kawan kan, dengan adik. Jadi adik kena tanda lah. Tak mana? 2, 4 kat mana? 2, 4 kat mana contoh? 2, 4. Jadi bunga dekat sini. 2, 4. Okey? Tak apa. Nanti hari Rabu kamu akan lebih faham lah koordinat ni. Bila kita mula belajar pada satu kata, kamu akan lebih cepat faham lah. Okey, baik, tengok. Contoh seterusnya. Okey, contoh seterusnya. Tentukan kedudukan. Okey, tengok Apakah kedudukan taman lebah berpandukan paksi mengufuk dan paksi mencancang? Okey, taman lebah berada di A3. Mana taman lebah? Ni taman lebah ni. Okey, A3. Tengok. A3. So betul lah dia duduk dekat A3. Okey, baik, tengok ni pula. Di manakah letaknya ladang strawberry dan lembah kaktus? Ladang strawberry terletak di C5. C5. Betul, C5 kat sini. Okey. Dan lembah kaktus berada di D2. Mana kaktus? Ini lembah kaktus. D2. Okey. Alright. Kebun sayur terletak di mana? Okey, siapa boleh bantu? Kebun sayur. Mana kebun sayur kita? Ni kebun sayur. B4. 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 Okey. Boleh bantu Okey, apa kedudukan ladang teh? E5. Okey, very good. E5. E5. Okey, kamu boleh buat pergerakan anak panah untuk lebih tepat kedudukan dia. E5. Okey, ladang teh dekat situ. Okey. Alright. Okey, tengok dia kata kat bawah tu burung tu kata apa? Kedudukan taman bunga ialah 2E. Okey. Museum dan galeri pula berada di 5D. Adakah benar? Adakah benar? Benar ke tipu dia kata? Cuba tengok soalan tadi. Taman bunga 2E. Mana 2E? Ya ke 2E? Betul. Taman bunga 2E. Betul ke baca macam tu? Salah. Salah. Patutnya baca taman bunga adalah E2. E2. Kena baca yang mengufuk dulu. Kamu tak boleh baca dia punya mencancang dulu. Salah. Okey? Baca yang dia punya mengufuk dulu. E2. Okey? Okey. Kedudukan taman bunga tu salah lah. Bukan 2E. Tapi sebenarnya E2. Okey. Dia kata pula. Museum dan galeri pula berada di 5D. Salah. Salah juga. Sebab apa? Sebab dia baca mencancang dulu baru baca mengufuk. Sepatutnya buat apa? C5. D5. Sepatutnya D5 cara baca dia. D5. Okey? Baca dulu yang melintang baru baca kedudukan yang menegak. Okey? Baik. Asuh minda. Okey, koordinat ni dia kena banyak buat aktiviti macam ni lah, baru senang faham. Okey, nyatakan kedudukan buah-buahan yang berikut. Ini dekat dusun Pak Ali. Okey, apa kedudukan ciku? Bantu saya. Apa kedudukan ciku? Mana buah ciku? Ni buah ciku ni. Okey, apa kedudukan dia? C5. C5. Okey, ciku C5. Okey, tengok C5. Alright, apa kedudukan buah betik? Mana betik? Ni betik. B4. Yes, very good. B4. B4. Okey, buah durian. Apa kedudukan buah durian? E5. Bagus. E5. Okey, E5. Okey, buah jambu.
Mana jambu? Ni. C1. C1. Okey, dah faham dah tu. Okey, baik. Tengok nombor 2. Si tupai tidak suka makan cili dan peria. Okey, dia tak suka makan cili dan peria pula. Allah, padam pula. Sorry. Ciku tadi C5, durian E5. Okey, si tupai tidak suka makan cili dan peria. Nyatakan kedudukan cili dan peria. Apa kedudukan cili? A2. A2. Okey, peria? D3. Ada tak kena buah tak? Ada tak kena buah ni peria ni? Ni cili. Ni peria. Ini cili. Kau tak kena buah teruk lah. Jenuh lah. Kena pergi market Okey, D3. Okey? Senang kan? Alright. Tugasan hari ni. Senang je. Okey. Tugasan sekejap lagi cikgu akan masukkan dalam WhatsApp. Okey. Cikgu akan masukkan dalam WhatsApp. Cikgu masukkan sekarang. Sekejap Okey. Buat dalam buku MT1. Soalan ringkas je. Okey. Cikgu highlight kat sini. Okey. Tengok soalan dia. Tengok. Kerajah di sebelah menunjukkan kedudukan rumah bagi 3 orang murid. Okey. Abu, Raju dengan Lim. Okey. Dalam buku kamu kena lukis dia punya graf nombor ni. Okey. Lukis bagi cantik-cantik. Tulis kedudukan tu elok. Rumah tu buat lambar rumah je lah. Tak payahlah sampai ada pintu bahagian tu kan. Okey. Kemudian jawab soalan dia bagi. Ada 3 soalan. Nyatakan kedudukan rumah Raju. Cikgu nak bagi tahu. Okey, kamu jawab sendiri, nanti hantar cikgu akan semak. Okey, rumah siapakah pada kedudukan E1? Tengok E1 siapa, rumah siapa? Okey, dan C. Rumah Siti berada di lajur yang sama dengan rumah Abu. Okey, dan baris yang sama dengan rumah Lim. Okey, nyatakan kedudukan rumah Siti. Ni kamu kena tengok baca betul-betul lah. Lajur dia sama dengan rumah Abu. Okey, cikgu bagi hint sikit. Mana rumah Abu? Ni rumah Abu kan? Okey, lajur dia sama, maksud dia duduk kat sini lah. Dia duduk pada E lah. E ni panjang ni. Okey, E ni panjang, sepanjang ni. Okey, kejap. E sepanjang ini. Ini adalah kedudukan lajur E. Okey. Dan baris yang sama dengan rumah Lim. Ni sama dengan ni. Agak-agak rumah Siti kat mana? Jangan cakap. Nanti masa latihan hantar kat cikgu. Cikgu nak tengok. Kamu faham ke tak faham? Okey? Baik. Takat ni ada soalan tak? Tak ada. Tak ada soalan. Baik. Alhamdulillah. Kalau ada soalan boleh WhatsApp cikgu. Cikgu akan bantu kamu. Okey, ini bahagian pertama koordinat. Kita ada 3 bahagian. Hari Rabu tu kita akan masuk bahagian kedua. Dan tajuk untuk tahun 5 kita akan masuk pada hari Isnin minggu depan. Okey, jadi hari Rabu ni masuklah ramai-ramai. Kita nak belajar tentang Sata Kartes. Ini bahagian paling penting dalam koordinat. Okey, kalau kamu tak faham betul-betul tentang nak tanda koordinat pada Sata Kartes, nanti nak buat untuk tajuk tahun 5 tu sedikit masalah lah. Okey, baik. Cikgu masukkan kehadiran. Sekejap link kehadiran. Okey, boleh isi kehadiran dulu. Okey. Link cikgu dah bagi pada bahagian chatting. Tolong isi jangan tak isi. Sebab kamu tak pakai nama sebenar kamu kat sini. Ada yang pinjam akaun ayah, ibu kan. Jadi cikgu tak ada nak kenal sangat siapa orang sebenar kat sini. Tu penting isi kehadiran tu. Nama penuh. Tulis nama penuh. Jangan tulis nama nama manja kat rumah pula. Saya nak tanya, ada kat sini dia type nama kehadiran dia Arash. Saya cari dalam list nama sekolah. Tak ada. Siapa Arash Siapa nama Arash? Ni ejaan dia macam ni. Ni. Saya type dekat chatting. Arash. Siapa nama Arash? Tolong masukkan nama sebenar sebab saya cari dalam senarai murid di dalam SKT tak ada nama Arash ni. Jadi susah saya nak tanda kehadiran. Kalau siapa yang letak nama dia Arash macam ni, tolong betulkan letak nama sebenar dia. Okey. 5 Orchid. Ya, Arash 5 Orchid. Saya tak tahu siapa. Pelajar baru ke? Arakashi cikgu. Arakashi. Oh, nama glamour Arashnya. Oh, saya tak tahu nama glamour dia Arash. Tulis nama penuh
Okey, baik. Kalau dari segi kehadiran, saya ucapkan terima kasih. Okey, sekejap lagi saya akan masukkan latihan. Okey, buat dalam buku MT1. Kita jumpa lagi hari Rabu nanti. Tolong ingatkan kawan-kawan yang tak masuk pada hari inilah. Okey, baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.